Didik TV KPM. Dan untuk segmen ini, kita akan fokus pada soalan berformat membuat pengubahsuaian. Cikgu, apa kata kita mulakan sesi ulang kaji kita pada hari ini? Dipersilakan. Terima kasih, Chris. Okey, kita masuk pula cadangan pengubahsuaian. Kita panggil modified lah. Okey. Kita bagi tips sikit lah. Cadangan hendaklah mengikut kehendak situasi. Contoh, kalau dia minta suruh buat tayar basikal ataupun basikal. Tayar tu nak besar ke nak kecil? Tak bagi situasi, kita tak tahu. Jadi kalau nak buat basikal yang boleh bergerak di tepi pantai, maka tayarnya kena besar. Itu dia. Ikut kehendak situasi. Kaitkan dengan aspek. Dia akan bagi aspek. Jadi kita kena kaitkan. Dan cadangan sekurang-kurangnya mesti 5 sebab soalan isi. 10 markah. Ini contoh. Sebenarnya banyak lagi. Kita bagi 3. Nanti banyak sangat pening. Okey. Ini contoh. Cadangan mengikut kehendak situasi. Apa situasi dia? Dia kata, beri cadangan bagaimana masa larian untuk acara 200 meter boleh dipendekkan. Jadi ini dia punya situasi. Jadi kita kena bagilah pakaian pelajar ataupun pakaian murid macam mana. Bagi supaya sesuai dengan situasi yang dikehendaki. Kasut macam mana. Yang kedua, kaitkan dengan aspek. Kalau kita tengok contoh soalan. Anda dikehendaki mengubah suai sampan dengan aspek-aspek tersebut. Ciri-ciri sampan. Jadi kita kena kaitkan dengan aspek yang diberi. Ciri-ciri sampan, bahan enjin. Jadi ceritakan tentang ciri-ciri sampan. Ceritakan tentang bahan enjin. Ceritakan tentang saiz kipas. Maksudnya kalau boleh jangan keluar daripada aspek. Jangan ceritalah jenama enjin ke kekuatan enjin, tak perlu. Begitu. Seterusnya, cadangan sekurang-kurangnya 5. Nampak macam 3 kan aspek dia bagi. Macam mana cerita sampai 5? Kena pecahkan. Ciri-ciri sampan, bagi 2 cadangan. Bahan enjin, bagi 2 cadangan. Saiz kipas jangan bagi 2. Saiz 1 je. Jadi kita bagi 1 cadangan. Nampak? Ini minimum. Kalau dapat pecahkan 3, lagi bagus. Ini soalan ni bebas. Murid boleh berkarya sendiri. Boleh melontarkan idea mereka sendiri. Contoh, macam mana ciri-ciri sampan? Kriteria dia macam mana? Kita ambil contoh. Dari segi bentuk. Bentuk but tu macam mana? Yang kedua, ketumpatan. Ketumpatan sampan kita nak yang macam mana? Ini murid boleh tentukan sendiri. Bahan enjin dari segi apa? Dari segi kekerasan enjin. Dari segi takat lebur enjin. Mungkin kita tak nak kan enjin baru panas sikit dah lebur, dah cair. Saiz kipas. Biasanya kipas kita nak besar lah kan? Itu contoh. Ini ialah contoh bagaimana aspek kita pecahkan menjadi sekurang-kurangnya 5. Kalau lebih, lagi bagus. Seterusnya. Kita tengok terus. Macam mana contoh soalan aras rendah. Berdasarkan gambar. Kalau kita tengok, kita nak buat pembersih vacuum. Berdasarkan aspek-aspek berikut. Dia bagi bahan untuk badan pembersih vacuum, bahan untuk hos, saiz kipas, nozzle lantai dan rod pemegang. Kenapa yang senang kat sini? Senangnya ialah semua dia bagi. Maksudnya, 5. Kita punya markah 10. Dia bagi 5. Maknanya kita cuma bagi tahu je bahan untuk hos, kenapa, apa dan kenapa. Maksudnya setiap satu tu dah ada point dia. Ini kira senang. Macam mana katakan soalan yang lebih susah? Kita akan tengok sebentar lagi. Cikgu. Ini contoh jawapan. Kalau kita seeloknya kita buat dalam bentuk jadual, aspek-aspek yang kita dah tentukan tadi, yang dah diberi tadi. Ini ialah jawapan cadangan. Inilah jawapan cadangan. Bahan berketumpatan rendah, elastik. Ini cadangan-cadangan kita dan ini sebabnya. Apa yang saya nak sampai kat sini ialah, nampak, setiap satu aspek, satu cadangan, satu sebab. So ada 5. Jadi cukuplah 10 markah. Bagaimana pula dengan contoh soalan yang aras lebih tinggi? Contoh kita nak buat belon yang digunakan untuk periklanan. Sama juga macam tadi. Dia kata cadangkan dan terangkan bagaimana menghasilkan belon yang dapat terapung beberapa hari dengan efektif berdasarkan aspek-aspek berikut. 1, 2 dan 3. Nampak? Markahnya 10. Tapi dia sengaja bagi aspek yang tak cukup. Seperti yang kita tengok ni, kita kena kembangkan juga. Aspek bagi 3 tadi. Jadi gas yang digunakan dalam belon kita pecahkan 2. Gas helium. Kenapa gas helium? Gas yang berketumpatan rendah. Kenapa gas yang berketumpatan rendah? Maknanya satu aspek kita pecahkan 2. Bahan untuk belon. Bahan untuk belon banyak sebenarnya. Diperbuat daripada sintetik nylon, diperbuat daripada bahan yang kuat, diperbuat daripada bahan yang kalis air. Banyak. Lagi banyak, lagi bagus. Dan hanya kita bagi sebab. Untuk kita lengkapkan cadangan, kenapa? Cadangan, kenapa? Jadi apa yang saya nak sampaikan kat sini, 3 aspek kita tetap bagi 5 juga dia punya cadangan. Saiz belon besarlah. Gitu.
Okey. Contoh kesilapan. Apa kesilapan murid yang biasa kita nampak? Saya refer kepada murid saya lah bila saya menanda dalam kelas. Okey, bila diberi 3 aspek macam ni, markah 10. Tetapi murid dia tulis 3 sahaja. Dia tak pecahkan sampai dapat 5. Ciri-ciri sampan, bentuk dia larus. Okey, betul, tak kata salah. Okey, bahan enjin takat lebur yang tinggi, saiz kipas besar. Jawapannya betul, tetapi hanya dapat maksimum 6 markah sahaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya dah kata tadi, ciri-ciri sampan pecahkan 2. Pecahkan supaya kita dapat 10 markah minimum. Lebih lagi bagus. Okey, yang pertama. Apa kesilapan yang kedua? Okey, dia kata ciri-ciri sampan berbentuk larus. Okey, bagus dah. Sebab supaya dapat bergerak lebih laju. Betul lah kan? Bentuk larus supaya bergerak lebih laju. Ini kita tak nak. Kenapa? Memberikan sebab yang telah dinyatakan dalam soalan. Dalam soalan dah tulis kita nak ubah suai bot supaya boleh bergerak lebih laju. Jadi janganlah kita beri sebab yang dah ada dalam soalan. Saya selalu minta murid bila dapat soalan macam ni, tolong tandakan, tolong highlight apa kehendak dia, apa dia punya ciri-ciri supaya jangan ulang, jangan sebut. Okey. Jangan berikan sebab yang telah dinyatakan dalam soalan. Ini contoh kesilapan yang kedua. Alright. Kalau macam ni pula, tadi kita katakan supaya dapat bergerak lebih laju, salah. Ataupun tak dapat markah. Okey, ni contoh bagaimana masa larian boleh dipendekkan, nak lari pula. Okey, pakaian pelajar. Kita ambil kasut. Kasut berpaku. Okey, betul kasut berpaku. Supaya larian lebih laju. Macam betul lah kan? Tapi adakah diterima? Tak juga. Sebab dah keluar dalam soalan. Kita tengok dulu. Lebih laju ni ada tak dalam soalan? Bagaimana masa larian untuk 200 meter boleh dipendekkan. Dia tak cerita pun laju. Betul. Jadi untuk jawapan ini kita boleh terima. Yang bot tadi tak ada terima. Nampak? Itu dia punya trik sebenarnya. Minta murid-murid tolong alert. Okey. Jadi kita tengok lagi. Contoh, ini bukan kesilapan lah. Ini yang betul, yang bagus. Okey. Kesilapan murid yang ketiga. Apa benda? Okey. Pakaian murid, baju ketat. Okey, fine. Supaya mengurangkan rintangan. Nampak? Dia tak sebut pelaju. Mengurangkan rintangan udara. Okey, betul. Kasut pelajar ataupun kasut murid berpaku. Lebih mencengkam, nampak? Okey, betul. Alat yang digunakan pada garisan permulaan. Kita tahu tak apa nama yang kita pijak tu masa nak berlumba lari tu? Kalau atlet mungkin tahulah. Kita ni yang bukan atlet ni kan, kita tak berapa nak tahu benda yang dipijak tu. Mulalah kalau saya tengok murid-murid saya, dia sebutlah spring lah, papan anjal lah, benda yang dipijak tu. Apa nama benda yang dipijak tu? Kalau yang atlet dia tahu, iaitu blok pemula, starter block. Habis tu kita bukan atlet ni macam mana nak jawab kalau macam ni? Sebenarnya kita boleh lukis kalau tak tahu. Kita masih benarkan. Nampak? Tak perlu lukis orang ni, cantik ni orang ni. Yang nak tengok ini segitiga ni je. Kalau murid tu dah tak ada idea, dia lukis. Okey, kita boleh terima. Nampak? Dibenarkan lukis dan jangan semualah. Dengan label lah cikgu? Ya, kalau boleh label lah. Kalau tak yang mana? Tak tahu. Kita bagi tahu yang ni. Okey. Cadangan jawapan. Alright. Okey, ni kat sini. Ni. Ini jawapan yang daripada soalan pengubah soalan yang tadi. Ini contoh-contoh dia punya jawapan. Okey, macam mana kita nak tengok jawapan yang bagus? Okey, first kita tengok ni contoh jawapan. Okey, ni tadi kita buat pembersih vacuum tadi. Okey, murid pun jawab dalam bentuk jadual aspek cadangan sebab. Okey. Tengok jawapan plastik. Ada tak plastik? Tak ada. Jadi plastik tak dapat markah. Sebab ringan. Ada tak ringan? Ringan ada. Jadi kita bagi markah. Okey. Ini dia skema jawapan lah kononnya. Okey, cadangan yang kedua, plastik. Ada tak skema jawapan kata plastik? Tak ada. Tak dapat markah. Ringan? Ada tapi juga dah dapat markah tadi. Dah tak boleh. Kalau ringan tu ada 2, mungkin boleh. Okey. Saiz kipas besar, ada kipas besar. Okey. Lebih banyak udara boleh dialirkan. Alright. Ada. Saiz nozzle lantai besar. Ada. Kita dapat markah. Membersihkan habuk dengan lebih cepat. Tapi skema kata membersihkan lebih banyak habuk. Habuk lebih cepat dengan habuk lebih banyak macam tak sama kan. Jadi kita tak boleh bagi markah contohnya. Okey. Rod diameter pemegang kecil ataupun hose sempit, benda yang sama, maksud yang sama. Okey, laju tinggi tekanan rendah. Jadi kaedah menjawab yang macam ni murid terdapat 6/10. Kalau kita tengoklah daripada jawapan-jawapan yang kita bandingkan dengan skema contohnya. Okey, kita tengok contoh jawapan yang kedua. Apa beza dengan jawapan pertama tadi? Ni jawapan pertama, kalau nampak. Okey, jawapan yang kedua. Ni saya cadangkan. Kalau boleh murid-murid, sebab tolong beri lebih. Sebab ialah kita punya pendapat.
bila kita punya pendapat dia sebenarnya jawapan yang terbuka, tolong beri lebih. Kenapa? Mari kita tengok sini. Bahan berketupatan rendah. Okey, ini skema-skema dia lah. Okey, bahan badan vacuum, plastik. Tak ada. Tak ada. Okey. Sebab ringan ada tak ringan? Ada juga. Ada. Ketupatan rendah. Ada. Nampak? Dapat markah. Mudah dibawa, okey, tak ada. Tidak mudah pecah, tak ada. Okey. Selesai satu. Bahan untuk hos diperbuat daripada getah. Okey, sebab kita kan boleh ejas-ejas kan? Ya. Tapi getah tak ada. Tak dapat markah. Kenapa getah? Tidak mudah patah, mudah dilaras. Ada tak? Ada. Kenapa? Mudah dikendalikan, membawa maksud yang sama. Mudah lentur, elastik. Ada tak? Kenyal. Kenyal dengan elastik membawa maksud yang sama. Kita boleh bagi. Okey, saiz kipas besar, udara lebih banyak. Okey, ini semua kita dapat markah macam tadi. Okey, dapat markah. Jadi apa yang saya sebut kat sini? Cikgu, boleh cikgu kalau ni salah ni betul. Okay, kita kembali. Ini ialah soalan esei sebenarnya. Sepatutnya budak tulis karangan. Tapi kita permudahkan dalam bentuk macam ini. Jadi kita tak ada masalah. Asalkan ada jawapan, kita boleh bagi markah. Gitu. Jangan takut nak tulis banyak-banyak macam ni. Ya. Okey, jangan melampau lah. Sampai 10 kan? Ya. Okey, dapatlah markah penuh. Nampak? Tolong bezakan. Ni. Bahan yang digunakan untuk pembersih vacuum. Kan kita jawab plastik tadi kan? Ya. Kerana plastik ni kita tak minat sangat. Sebenarnya, bila kita kata bahan, sebenarnya bukan kita nak nama bahan tu, plastik ke getah ke. Sebenarnya kita lebih kepada nak ciri-ciri dia, sifat-sifat dia. Elastik, keras. Itu yang kita nak sebenarnya. Okey. Kalau dia kata jenis bahan, barulah kita bagi nama bahan tersebut. Okey. Tapi saya tak kata yang getah plastik tadi itu salah. Saya tak kata. Saya cuma bagi tahu dia tak dapat markah. Faham. Sebab kadang-kadang kita terima juga. Kalau murid tu bagi tahu sifat apa dia punya nama bahan diperbuat daripada sintetik nylon. Sintetik nylon antara jawapan yang pernah diterima. Okey, gas helium, kita kata gas dalam belon tu. Yeah. Okey, yang kedua, yang ketiga, karbon. Karbon ni apa? Contohnya nak buat raket badminton, nak buat basikal yang ringan, apa? Okay. Kita sebut karbon, kita boleh bagi markah. Jangan kata besi. Besi tu macam biasa sangat. Ya. Okey, gentian kaca fiberglass, ini contoh nak buat boat ataupun nak buat bodi kapal terbang. Okey, pemenggangan bagi je, tak apa, tak ada masalah. Kita tak kata salah. Biar lebih, jangan kurang. Itu dia. Itu dia tips dan strategi Cikgu Afifi untuk soalan berformat membuat pengubahsuaian untuk fizik kertas 2. Didik TV KPM